Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta sunnah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 30 hari bulan 7 26 bersama dengan 16 Safar 1448. Kita teruskan pembacaan kita dalam kitab Hikmat Sirah. Hikmat Sirah. Bagi yang ada kitab ni, muka surat 492 Hikmat Al-Hikamu fi tarkihi sallallahu alaihi wasallam qatlal munafiqin. Hikmat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi ataupun tidak membunuh golongan munafikin. Ni pasal apa? Munafik ada, kafir, tapi Nabi tak bunuh dia. Ini tajuk perbincangan kitanya, kenapa Nabi tak bunuh munafik sedangkan dia tu kafir. Lebih jahat pada kafir biasa lagi. Kafir biasa dia mengaku dia kafir, senang. Hak ni kafir mengaku Islam tapi kafir. Nabi tak bunuh dia. Pasal apa? Ini nak jawab soalan ni. Nak jawab soalan kenapa Nabi SAW tidak bunuh puak-puak munafik ini. Hikmat, tengok muka surat 492. Hikmat baginda Nabi SAW tidak memerangi golongan munafik, sedangkan Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 73, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bertindak keraslah ke atas mereka. Tempat tinggal mereka ialah neraka Jahannam, dan amatlah buruk tempat yang dituju itu. Neraka apa tak buruk? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, dia tafsir, dia kata apa? Jahidul munafiqina bi aidikum, berjihadlah menentang golongan munafik dengan tangan kamu. Manakala kita boleh pegang polah kepala dia, polah dengan tangan. Jika kamu tidak mampu, maka lakukanlah dengan lidah kamu, lawan dengan mulut. Kalau tak mampu juga, jika kamu semua tidak mampu melainkan dengan bermasam muka dengan mereka, masamkanlah muka. Ini kita dengan munafikin jangan duduk mesra-mesra. Kata-kata Ibn Mas'ud ni dikeluar oleh Ibn Mubarak dalam kitab di Az-Zuhdu wa Ibnu Abid Dunya fil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Muhaqqiq kata sanad dia hasan. Maknanya kita dengan orang munafik ni tak usah duk muka lah. Ni tidak jumpa depan sengih-sengih. Belakang kutuk. Tak. Jumpa tak usah duk layan. Puak-puak lagu ni perangai, jangan duk layan.
Bukan pesen dia tu layan tu. Tafsir ini juga telah dipilih oleh Syekhul Mufassirin Muhammad bin Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibn Katsir dan ulama lain mengatakan demikian. Wa alaihi, maka kerana itu. Nak jawab dah ni. Mengapa Rasulullah SAW tidak memerangi golongan munafik dengan pedang? Kenapa? Wal jawab, jawapannya ialah bahawa keputusan Nabi SAW untuk tidak memerangi golongan munafik di Madinah dan kawasan sekitarnya memiliki hikmah dan rahsia yang mendalam. Ada rahsia. Yang pertama, Nabi SAW nyatakan pendirian dia. Kenapa Nabi tak perang, tak pergi bunuh munafik? La yatahaddatsun nas anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu. Agar orang tidak mengatakan bahawa mu jangan masuk Islam, jangan duk ambil agama Islam, Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam suka membunuh sahabat-sahabat dia. Saya kawan apa lagu ni? Bunuh orang. Jadi kita, sebab orang nampak dia Islam. Munafik ni zahir dia Islam. Maknanya kalau kita bunuh dia, jadi macam kita bunuh kawan. Hak kafir terus tak apa pula. Ini masalah dia bersembunyi di sebalik jubah-jubah dan serban dia tu. Al-Julas bin Suwaid tulis nama ni. Pengaruh besar ni. Julah bin Suwaid ni duduk belakang semaya Nabi. Solat di belakang Nabi. Sudah semaya Nabi kuliah, cabut lari. Duduk buah kedai kopi, duduk kutuk Islam. Ni kalau kita ni ada juga perangai sampai kita ni kita. Masjid dia pergi semaya. Ujung-ujung waktu orang duduk kuliah, dia duduk buah kedai kopi. Lepas tu mari duduk kata tu email tak betul. Ni masalah. Perangai dia panggil ni. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan mendirikan sebuah negara yang kuat dan berdaulat, Allah SWT memerintahkan baginda Nabi SAW untuk memerangi mereka yang menentangnya, serta menahan diri daripada mengapa-apakan mereka yang berdamai dengannya. Nabi sampai Madinah, orang lawan kita lawan, orang tak lawan kita damaikan. Mana puak-puak Yahudi nak berdamai, kita masuk dalam piagam Madinah, buat perjanjian. Seandainya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW pada waktu itu untuk melaksanakan hukuman terhadap setiap orang munafik, nascaya ramai orang Arab akan berpaling daripada Islam apabila mereka melihat sebahagian orang yang telah masuk Islam dibunuh. Dia tu masuk Islam, walau dia masuk pura-pura, kita pergi bunuh dia. Itu jadi masalah. Allahu Akbar. Dalam konteks ini Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wala tuti'il kafirina wal munafiqin wada' azahum, dan janganlah engkau mentaati kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan jangan pula engkau hiraukan celaan mereka. Suratul Ahzab ayat 48. Jadi buat munafik ni dia suka bercakap belakang. Orang panggil tikam dari belakang. Di depan Nabi kat sengih-sengih suka. Dia duduk luar di kelak dia ni, kata apa tak kata. Nabi bodoh lah, tak cerdik lah. Yang penting kata-kata yang sungguh sangat jahat, yang teruk, yang mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita orang beriman tak boleh terima kejahatan seperti itu. Apa kecek, orang Kelantan kata kecek ke apa buat dia ni, jahat. Surah ini diturunkan di Madinah selepas peperangan Khandaq. Tahun berapa Khandaq? Semalam kita perang. Dalam Ar-Rahiqul Maktum kata bila? Bulan Syawal tahun yang kelima. Dan dalam keadaan itu Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersabar terhadap gangguan yang dilakukan oleh orang kafir dan munafik. Sabarlah, jangan duduk layan kerana dia, serta tidak membalas perbuatan mereka, kerana tindakan membalas itu boleh membawa kepada fitnah
dan kesan buruk yang lebih besar. Jadi kita akan jadi masalah bila kita berlawan dengan puak kafir ni. Kita akan jadi masalah sebab apa? Sebab dia akan guna ni Muhammad ni bunuh kawan lah macam-macam. Kita kata jangan duduk layan dia. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri daripada membunuh mereka bagi mengelakkan timbulnya syak wasangka terhadap keselamatan mereka yang memeluk Islam. Ini kerana orang ramai, terutama mereka yang berada di luar Madinah, tidak mengetahui sepenuhnya hakikat sebenar peristiwa yang berlaku di sana. Keadaan ini boleh digunakan oleh para penghasut untuk memutarbelikkan sesebuah tindakan yang bermanfaat, lalu menggambarkannya sebagai sesuatu perkara yang keji kepada mereka dan tidak mengetahui kebenaran. Ini bahaya ni. Orang cakap dia tak tahu apa, cukup berbahaya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa Nabi tak bunuh munafik? Untuk menjaga kesatuan penduduk Madinah dalam kalangan kaum Aus dan Khazraj, serta memastikan kesetiaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak menjatuhkan hukuman bunuh terhadap orang munafik, hubungan kekeluargaan dan kesukuan mereka terpelihara, sekaligus menghindarkan kemarahan yang boleh timbul akibat pembunuhan ahli kabilah mereka sendiri. Tambahan pula, Islam masih dalam fasa awal penyebarannya dan kedudukannya belum kukuh sepenuhnya. Jadi kita masih duk tarik tali lagi. Sebab orang Madinah pun ada lagi hak tak apa-apa kenal tu. Dia ada lah mana-mana tempat di atas dunia ni tak ada orang suka 100%. Tak ada orang suka 100%. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling bersungguh-sungguh dalam menyatukan manusia serta paling kuat menghindari sebaran tindakan yang boleh menjatuhkan mereka daripada menerima kepimpinan dan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ingatlah sejarah. Sejarah tidak menipu, yang menipunya penulis sejarah. Bahawa puak-puak munafik ini dia duk main ke mana-mana pun, dia bergabung dengan kafir. Mereka lah bila tengok orang Islam nak bersatu, nak berdamai, puak munafik lah di antara orang yang panah punggung, kata orang, yang koyak rabak. Dia duk sekak sana sini supaya tak jadi benda ni. Ingat balik. Jadi kita orang Islam ni jangan duk jadi munafik. Menghapuskan kejahatan mereka dengan hukuman fizikal akan membawa kepada mudarat yang lebih besar, iaitu kebangkitan semangat kesukuan, kepuakan, semangat nak jaga kabilah dan kemarahan kaum mereka, yang boleh menjejaskan lebih banyak kebaikan mereka yang selama ini diamalkan. Jadi kita molek-molek dah toleransi, tiba-tiba timbul masalah perkauman. Pendekatan ini selari dengan prinsip-prinsip syariah yang mu'tabar. Dia kata muwafiqun lima taqarrara fil qawaid syar'iyyah al-mu'tabarah. Apa dia kaedah syarak? Yang pertama, kaedah saddu zara'i. Tulis ku Arab, saddu az-zara'i, menutup pintu keburukan. Mana-mana pintu boleh menimbulkan fitnah, jangan ada buat. Iaitu menahan diri daripada melaksanakan suatu tindakan yang asalnya diperlukan sekiranya terdapat kebimbangan bahawa ia boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Jadi manfaatnya kita nak tunjuk kita kuat tak, tapi menimbulkan perbalahan di antara kabilah yang menyebabkan kita jadi lemah pula, tak kuat. Jangan buat. Kaedah yang kedua, anna an-nazar fi ma'alatil af'al mu'tabarun maqsudun syar'an. Mempertimbangkan akibat suatu perbuatan. Kalau kita buat gua ni, jadi gua mana? Keluarga dia akan marah. Orang akan memberontak. Itu dia panggil fiqh al-ma'alat. Jangkaan apa akan jadi. Kena mikir. Mempertimbangkan akibat sesuatu perbuatan adalah sesuatu yang diiktiraf dan menjadi matlamat dalam syariat. Maka sebelum melaksanakan hukuman bunuh terhadap mereka,
perlu terlebih dahulu menilai kesan daripada tindakan yang tersebut. Kaedah yang ketiga, an-nadar al-mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah kemudaratan lebih utama daripada menarik manfaat. Nah, kita nak manfaat tapi tolak mudarat dulu. Orang yang berakal lebih menitik beratkan usaha untuk menolak mudarat berbanding memperoleh manfaat. Dalam situasi ini, mudarat akibat menjauhkan orang ramai daripada Islam lebih besar daripada mudarat tidak membunuh beberapa orang munafik itu. Dan manfaat menyatukan hati mereka lebih besar daripada manfaat membunuh mereka. Ingat molek lah. Kita kadang-kadang gitulah. Duk mikir ke mafsadah mudarat lebih besar, lebih kuat tu. Hikmah yang ketiga, Nabi SAW tidak membunuh mereka kerana orang ramai tidak mengetahui kemunafikan mereka. Orang tak tahu. Nabi tahu sebab ada wahyu. Allah kata dia ni munafik, si dogo ni munafik, si tolu ni munafik. Kena. Orang lain tak tahu mana. Main dengan serba besar duduk belakang Nabi nak kata munafik. Jadi masalah. Para ulama telah bersepakat bahawa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman mati berdasarkan pengetahuannya sendiri. Jadi contohnya hakim ni tengok orang itu bunuh orang. Pergi mahkamah dia pun jatuh tak? Kena ada saksi. Ini. Sekiranya Nabi SAW membunuh mereka sedangkan mereka secara luarannya menzahirkan keimanan, maka itu bermakna Nabi SAW bertindak berdasarkan ilmu pribadi Nabi SAW. Sekiranya Nabi SAW melakukannya, nascaya orang ramai akan mendakwa bahawa Nabi SAW membunuh mereka atas dasar dendam dan permusuhan pribadi semata-mata nak jaga kerusi. Macam orang ni kan, balas sana sini ke nak kerusi ya. Allahu Akbar. Anak kalau bak kerusi ni teringat benar kata Arab. Dia kata Arab buat kata, dia kata syaitan lari bila kita baca ayat kerusi. Orang politik berkelahi bila nak berebut kerusi. Ada kira sekali hari ni dia boleh tukar warna siang malam boleh tukar. Berarti kerusi, al-kursi. Jangan kena main. Jadi orang ingat Nabi ni bila mari Madinah boleh jawatan nak jaga kerusi dia sanggup bunuh. Lebih-lebih lagi bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul tu nak jadi raja Madinah dah tu belum Nabi sampai. Tengok ni. Hikmah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk memerangi mereka yang secara terbuka mengungkapkan kata-kata kekufuran. Kalau dia waktu berkata kufur walaupun dia mengaku Islam, ada saksi, kita pancung. Mereka yang apabila diketahui telah mengucapkan kata-kata kufur, kemudian ditangkap atas kesalahan tersebut tetapi segera menafikannya, menarik balik kata-katanya dan berkata saya seorang Muslim, maka hukum Allah terhadap sesiapa yang secara luarannya menzahirkan keislaman dengan lisannya adalah bahawasanya darah dan hartanya tetap terpelihara. Walaupun dia secara secara batinnya memiliki keyakinan yang berbeza. Jadi kita kena hukum zahir lah. Hak batin suruh Tuhan. Allah Maha tinggi pujiannya. Telah menyerahkan urusan hati mereka kepadanya sendiri dan tidak membebankan orang untuk menyelidiki apa yang tersembunyi dalam hati orang itu. Jadi kita nahnu nahkumu bizahir wallahu yatawallas sarair. Itu kaedah kata. Oleh sebab itu, meskipun Nabi SAW mengetahui hakikat mereka dan Allah telah mendedahkan kepada baginda Nabi SAW isi hati dan kepercayaan mereka yang tersembunyi, tapi Nabi SAW tetap membiarkan mereka berada dalam kalangan para sahabat dan tidak memperlakukan mereka seperti orang-orang yang secara terang-terangan memerangi Nabi SAW, memerangi Islam dalam keadaan syirik kepada Allah. Hak lawan itu lain. Ini dia sembunyi. Hal ini kerana jika ada antara mereka yang diketahui telah mengucapkan kata-kata kufur terhadap Allah, lalu mereka ditahan dan dipertanggungjawabkan atasnya, mereka akan menafikannya dan secara zahirnya mengaku sebagai Muslim, maka Nabi SAW tidak akan menghukum mereka
kecuali berdasarkan apa yang mereka zahirkan dengan ucapan mereka di hadapan Nabi SAW dan kesediaan mereka untuk dilaksanakan hukuman kepada mereka. Bukan berdasarkan ucapan mereka yang telah berlalu sebelum itu, dan bukan juga berdasarkan keyakinan tersembunyi mereka yang Allah tidak membenarkan sesiapa pun untuk menghukum berdasarkan perkara tersebut. Allah lah yang menanggung urusan mereka dan tidak menyerahkan hal ini kepada hamba-hambanya. Jadi kita usah kata apa. Jadi kita tak sudah balas sama kita lah. Allahu yatawallas sarair. Hak rahsia kita serah pada Tuhan. Hak zahir kita ambil tindakan. Al-Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar. Abu Umar nama dia Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala berkata, wa qad ajma'u anna ahkam ad-dunya 'ala adh-dhahir wa anna as-sarair ila Allah azza wa jalla. Para ulama telah bersepakat bahawa hukum hakam dunia dilaksanakan berdasarkan perkara yang zahir, sementara hal-hal yang tersembunyi diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Tak boleh nak kata. Kita ni kadang-kadang kita tengok orang ni cakap uduh, liberal, sekular, hina Islam gini-gini. Tapi kita tanya kata apa? Lepas dia hina Islam, dia mari maya belakang kita. Siap ngesokok dengan samping lagi nak kata apa? Jadi kita kena hukum zahir lah. Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah ta'ala berkata, wa qad ittafaqa al-ulama ala an nasmal muslimin fi zahir yajri 'ala al-munafiqin ila akhir. Para ulama telah bersepakat bahawa nama muslim, orang ni muslim, secara zahir juga terpakai kepada golongan munafik kerana mereka menzahirkan ketundukan dan melakukan amalan-amalan yang zahir yang boleh nampak seperti solat yang zahir, zakat yang zahir, haji yang zahir dan jihad yang zahir, sebagaimana Nabi SAW menerapkan ke atas mereka hukum Islam secara zahir. Ini kita ambil zahir. Kalau tidak, payah nak kira. Jika ada orang bertanya, fa in qila fama nau'u jihadi Rasulullah sallallahu alaihi munafiqin fi asrihi. Patut dia bold sini soalannya. Kalau ada orang tanya, apakah bentuk jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan munafik pada zaman dia? Munafik ada di Madinah. Apa Nabi kita buat? Al-jawab. Jawapannya ialah jihad Rasulullah sallallahu terhadap orang-orang munafik dilakukan dalam beberapa bentuk. Antaranya, yang pertama, menghalang mereka daripada memperoleh kedudukan yang tinggi dan kemuliaan dalam kalangan masyarakat, serta menyingkirkan mereka daripada mimbar-mimbar khutbah, media dan barisan hadapan. Maknanya Nabi tak bui orang ni, jawatan-jawatan tak ada, biar gitu. Manakala nak bercakap jangan kata tak usah cakap. Munafik ni dia tahu juga, cuma nak ambil tindakan zahir tak boleh. Gambaran yang kedua, tidak mengambil mereka sebagai teman rapat. Best friend, partner tak boleh. Penasihat atau pemegang jawatan dalam pemerintahan dan kepimpinan Islam, jangan bui. Abdullah bin Ubay juga mecak nak jawatan, Nabi tak bagi. Bentuk ketiga, memberikan peringatan terhadap perbuatan dan ucapan mereka dengan menyebutnya secara jelas, membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan tentang mereka dan mengaitkannya dengan tindakan mereka yang nyata. Baca ayat Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca ayat-ayat yang membongkar perbuatan mereka secara terang-terangan supaya orang ramai dapat mengenali mereka dan berwaspada terhadap mereka. Nabi SAW juga akan membaca surah Al-Munafiqin pada setiap hari Jumaat agar orang ramai termasuk golongan munafik sendiri dapat mendengar sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam surah tersebut. Jadi hari Jumaat Nabi kita baca surah Jumaat, surah Munafiqin, baca hal apa ni, sabih, hal ata. Jadi Allah pada setiap minggu duduk dengar cerita kita tu, berhati-hati weh. Allah Ta'ala turun wahyu sebut nama kan, baru kena.
Hal ini membuatkan mereka merasa gerun, takut, dan kejahatan mereka dapat dihalang. Sebab kita tahu rahsia dia, ciri-ciri dia ada. Jangan buat orang nampak. Jadi dia orang panggil terkekang lah sikit kegairahan mereka tu. Bentuk yang keempat, bersikap tegas terhadap mereka dalam ucapan apabila munculnya perbuatan yang tercela daripada mereka. Nampak dia waktu ambil benda pelik, kita tahu lalu. Mereka menghindari daripada bersikap berlemah lembut dan ramah, melainkan jika terdapat keperluan untuk melakukan demikian demi menarik hati mereka atau mencegah kemudaratan yang lebih besar daripada pihak mereka. Hal ini jelas dalam firman Allah, waghluz alaihim, dan engkau bertindak keraslah terhadap mereka. Maksudnya daripada sudut pertuturan. Jangan duduk lembut kecek munafik. Cengeng kata orang. Ni kita kadang-kadang jumpa munafik senyum, duduk berselfie sekali. Orang kapur berbengok tengok, mana so dia ni, betul tak betul dia tu. Jangan ada main. Oleh sebab itu, sekumpulan ulama menafsirkan jihad terhadap mereka dalam ayat ini sebagai jihad dengan lisan. Bentuk kelima, melaksanakan hukuman hudud ke atas mereka apabila mereka melakukan kesalahan yang mewajibkan hukuman hudud atau ta'zir. Inilah tafsiran yang diberikan oleh sekumpulan ulama mengenai jihad terhadap orang-orang munafik, kecuali jika terdapat masalah yang jelas dalam mengabaikan kesalahan mereka dan memberikan kemaafan kepada mereka. Inilah sebenarnya intipati kebijaksanaan dan rahsia di sebalik keputusan Nabi SAW untuk tidak membunuh orang-orang munafik yang sebenarnya tidak layak yang sebenarnya telah layak dihukum mati. Tapi Nabi sabar. Berdasarkan bentuk-bentuk ini, tidak terdapat percanggahan antara pelbagai tafsiran mengenai ayat tersebut, kerana ada kalanya Nabi SAW mengambil tindakan dalam satu bentuk dan pada waktu lain dalam bentuk yang lain. Mengikut keadaan yang sesuai, penjelasan lanjut akan menyusul. Penjelasan yang pertama, itulah tatimmatul ula. Penjelasan yang pertama. Apa dia penjelasan pertama ni? Kita baca lah. Kalau tidak lambat pula nak habis. Golongan munafik dari toleransi kepada peperangan. Dipanggil toleransi kepada peperangan. Keputusan untuk tidak melaksanakan hukuman bunuh terhadap golongan munafik adalah khusus pada zaman awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai Madinah tu sabar dulu. Iaitu ketika kekuatan umat Islam masih lemah, sementara golongan munafikin berada dalam keadaan kuat. Berdasarkan hikmah-hikmah yang telah disebutkan sebelum ini, terdapat satu kaedah fiqh yang menetapkan bahawa al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bergantung mengikut sebabnya. Ia wujud apabila sebabnya wujud, dan ia tiada apabila sebabnya tiada. Itu peringkat awal lah Nabi ke Madinah tu. Namun selepas zaman kenabian atau ketika Islam sudah kuat, hukum Islam dilaksanakan ke atas mereka dengan menegakkan hukuman hudud berdasarkan ucapan dan perbuatan mereka yang mewajibkan hukuman tersebut dilaksanakan. Contohnya, seorang yang menghina Allah Subhanahu wa taala atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang najis seperti ini tidak boleh, orang panggil toksik lah ni. Orang-orang toksik seperti ini tidak boleh dibiarkan sehingga kejahatan mereka merebak. Sebaliknya mereka mesti dihalang mengikut ketetapan syariat Allah Azza wa Jalla. Kata Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, wa qad uminat tilkal illah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tersebut telah hilang selepas kewafatan Nabi sallallahu, maka selepas kewafatan Nabi tiada lagi kemunafikan, sebaliknya adalah kezindikan. Mana zaman Nabi tu ada munafik, lepas zaman Nabi tu ada zindik. Zindik lebih jahat lagi lah. Puak-puak hak mengaku Islam tapi duduk buat benda-benda pelik, orang panggil zandakah ataupun zindik.
Na'udzubillah. Ini kata Abul Abbas Al-Qurtubi. Berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, falamma anzalallahu bara'ah wa nahahu 'anis salati 'alal munafiqin ila akhirih. Ketika Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Bara'ah dan melarang Nabi SAW daripada menunaikan solat jenazah ke atas orang munafik atau berdiri di atas kubur mereka, serta memerintahkannya supaya berjihad melawan orang kafir dan munafik serta bersikap keras terhadap mereka, maka semua bentuk kelonggaran yang sebelum ini diberikan kepada golongan munafik telah dimansuhkan. Tak ada dah. Mana mu nak main-main, tak boleh. Maka semua bentuk kelonggaran sebelum ini diberikan, telah dimansuhkan, sebagaimana kelonggaran terhadap orang kafir yang buat perjanjian damai juga telah dimansuhkan. Maka yang tinggal hanyalah pelaksanaan hukuman hudud dan meninggikan kalimah Allah terhadap individu. Mana kalau dia ngenak, kita lawan dia. Dan katanya lagi, wabil jumlati, secara keseluruhannya tidak ada perselisihan bahawa Nabi SAW menjadi lebih kuat, maka diwajibkan ke atas Nabi SAW untuk meninggalkan pendekatan terdahulu dalam memaafkan dan bertolak ansur terhadap ahli kitab, orang musyrikin, serta mereka yang terang-terangan menzahirkan kemunafikan, lalu mengambil pendekatan terbaru dengan memerangi mereka, sama ada perkara ini disebut sebagai pemansuhan ataupun tidak, lawan tetap, tak lawan, kalau tidak kita jadi lemah nyemai di orang. Dan kata lagi, firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin, wahai Nabi SAW, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang munafik. Memansuhkan firman Allah Ta'ala, dia masukkan firman Allah Ta'ala yang pertama dulu, wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada'azahum. Dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang munafik, dan jangan pula engkau hiraukan celaan mereka. Maknanya dulu Allah kata tak sedut layalah, bila turun ayat ini jahid, lawan. Hal ini kerana pada waktu itu tidak ada lagi sesiapa yang akan membantu golongan munafik sekiranya hukuman hudud dilaksanakan ke atas mereka, dan tidak ada lagi orang kafir di sekitar Madinah yang akan bergosip bahawa Muhammad SAW membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Oleh itu Allah memerintahkan baginda Nabi SAW untuk berjihad menentang mereka dan bersikap tegas terhadap mereka. Maka ketika golongan munafik memiliki pengaruh yang kuat dan pelaksanaan hukuman hudud ke atas mereka berpotensi menimbulkan fitnah yang lebih besar daripada membiarkan mereka, maka beramal dengan ayat ini. Ayat mana? Wada' azahum, dan jangan engkau hiraukan celah mereka, sebagaimana apabila kita tidak mampu memerangi orang-orang kafir, kita beramal dengan ayat yang memerintahkan untuk menahan diri dan tidak membalas kejahatan mereka. Namun apabila kekuatan dan kekuasaan telah dicapai, kita berpegang kepada firman Allah Ta'ala, wajahidil kuffara wal munafiqin, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini kita lawan, tak usah duk takut dia. Nah, duk ira buat munafik ini susah kita dia. Baik. Al-Hafiz Ibn Qayyim rahimahullah berkata, kana fi tarki qatlihim fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam maslahah. Keputusan untuk tidak membunuh mereka semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan suatu kemaslahatan yang tertentu atas kebijaksanaan dan keperluan. Ini kita tengok. Ini adalah perkara yang khusus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Begitu juga baginda Nabi SAW tidak membunuh orang-orang yang mengkritik keputusannya dengan berkata, ini sebab dia sepupu kamu. Jadi adalah bila Nabi bagi-bagi, dia kata, ibnu ammika, sepupu mu builah. Ada orang mari kritik Nabi. Atau orang yang membantah pembahagiannya dengan berkata, i'dil ya Muhammad, itu bagi moleklah Muhammad. Pembagian tidak dibuat kerana mengharapkan keridaan Allah. Serta seorang lagi munafik berkata kepada Nabi, engkau tidak berlaku adil. Ini adalah hak mutlak kepada Nabi SAW
baginda mempunyai pilihan sama ada untuk menuntutnya atau melepaskannya, sebab dia kata ke Nabi boleh toleransi. Namun selepas kewafatan Nabi SAW, umat ini tidak mempunyai pilihan untuk meninggalkan hak Nabi. Sebaliknya mereka wajib menunaikannya tanpa pengecualian. Jadi kalau orang hina Nabi depan kita, kita wajib lawan. Sebab kalau nak depan Nabi tak apa, dia boleh pilih nak lawan ke tak lawan. Tapi kalau hina Islam, hina Quran, hina Nabi, kata orang, kalau diam juga, tak cakap juga, jadi syaitan bisu, maka duduk dalam perut bumi lebih baik daripada duduk di atas bumi. Ini bahayanya orang yang tidak lawan pokok kafir ini. Wa qala al-allamah Ibnu Ashur. Ibnu Ashur ni seorang ulama tafsir. Biasa pagi-pagi kita sebut Ibnu Ashur, fulan-fulan. Ini salah orang daripadanya. Ibnu Ashur kata apa? Tengok ni. Apabila Allah Ta'ala berfirman dalam ayat sebelumnya, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha. Allah telah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan api neraka jahanam, mereka kekal dalamnya. Surah At-Taubah ayat 68. Ini menunjukkan bahawa mereka akan menghadapi dua bentuk azab. Salah satunya azab di akhirat, iaitu neraka jahanam. Maka menjadi jelas bahawa azab kedua itu ialah azab dunia, azab atas dunia ni, iaitulah hukuman bunuh. Siapa dia engkar, bunuh. Kemudian setelah celaan terhadap kaum munafik ini dinyatakan dan mereka disamakan dengan umat-umat terdahulu yang telah binasa, Allah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad menentang golongan munafik. Inilah jihad yang telah diancamkan ke atas mereka dalam suratul Ahzab, sebagaimana firmanullah Ta'ala, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Demi sesungguhnya jika orang-orang munafik itu dan orang-orang yang terdapat dalam hati mereka penyakit serta orang-orang yang menyebar khabar palsu di Madinah tidak berhenti daripada perbuatan keji masing-masing, pastinya kami akan mendesakmu memerangi mereka. Selepas itu mereka tidak akan menjadi jiranmu di Madinah lagi, melainkan hanyalah sebentar dalam keadaan terlaknat di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan akan dibunuh habis-habisan. Ini ayat ni jelas dah lah tu. Suratul Ahzab ayat 60-61. Selepas Allah mengancam mereka dengan perkara ini, tetapi mereka tetap tidak mengambil pengajaran, dan setelah berlalu satu tempoh masa sehingga sifat batin mereka semakin tersingkap melalui tanda-tanda kekufuran yang terulang serta rancangan jahat mereka terhadap kaum muslimin, maka Allah menunaikan ancamannya ke atas mereka dengan memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad melawan mereka. Jadi jelaslah tu. Ketika itu jumlah orang yang masuk Islam sudah ramai. Jadi kita kuat dah lah. Tadi kita mula-mula, dan sikap amanah dan integriti umat Islam sudah pun terkenal, sehingga tidak ada lagi keraguan terhadap kesediaan mereka. Pada masa yang sama, kejahatan dan pengkhianatan golongan munafik telah menjadi perkara yang diketahui umum oleh pelbagai kabilah, bahkan disedari oleh kaum muslimin dan orang kafir. Pada ketika ini, kepentingan umum menuntut agar mereka dibenteras sepenuhnya, dan segala jalan yang boleh menimbulkan keraguan terhadap keamanan kaum muslimin telah dihapuskan. Allah mengetahui bahawa ajar Rasulnya telah semakin hampir, dan bahawa sekiranya golongan yang membawa fitnah ini dibiarkan terus wujud selepas kewafatan Nabi SAW, keadaan mereka akan bertambah parah dan semakin sukar untuk dikawal. Tambahan pula, mereka akan menjadi ikutan pada sesiapa yang menyimpan penyakit dalam hatinya. Oleh itu tidak syak lagi bahawa mesti diberi peringatan dengan peperangan agar mereka berhenti dan meninggalkan kemunafikan mereka. Panjang dia punya syarah ni.
Baik. Apa yang mewajibkan mereka diperangi ialah kerana mereka secara terang-terangan telah mengungkapkan kata-kata kekufuran, iaitu setiap orang dari kalangan mereka telah mengucapkan sesuatu yang menunjukkan bahawa mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka dan yang lain mendengarnya serta meredainya. Begitu juga sebahagian mereka telah melontarkan kata-kata dan melakukan perbuatan yang jelas menunjukkan penghinaan mereka terhadap agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tidak lama selepas turunnya ayat yang mulia ini. Mungkin antara hikmah yang mengisytiharkan jihad ini adalah sebagai persiapan bagi umat Islam untuk memerangi mana-mana golongan yang coba meruntuhkan tapak dasar Islam sambil mendakwa bahawa mereka masih lagi Muslim, seperti mereka yang enggan membayar zakat tetapi mendakwa bahawa mereka tidak kufur. Lah ni amal lah, dah. Maya budak berapa budak. Sebaliknya mereka mempendapat bahawa zakat adalah hak khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya. Hakikatnya ini tidak lain hanyalah kemunafikan daripada golongan mereka, daripada pemimpin mereka yang kemudiannya diikuti oleh pengikut-pengikut mereka yang jahil. Maka ada kemungkinan bahawa ayat ini menjadi sebab bagi kebanyakan golongan munafik untuk berhenti daripada kemunafikan mereka dan menjadi benar-benar ikhlas dalam keislaman mereka. Sebab ayat ni terang-terang Tuhan suruh lawan. Oleh itu, buat kesimpulan adalah tu. Pandangan yang terpilih dalam kalangan para ulama ialah bahawa Allah SWT telah memansuhkan hukuman ini kerana perubahan keadaan Nabi-Nya sallallahu kepada keadaan kuat, manakala keadaan golongan munafikin pada pasal awal pula berubah kepada keadaan lemah. Maka jika situasi umat Islam menyerupai keadaan awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat-ayat mengenai cara berinteraksi dengan golongan munafik hendaklah diamalkan. Namun apabila umat Islam dan agama Islam berada dalam keadaan kuat, tidak dibenarkan untuk mengutamakan kemaafan, sikap berlemah lembut dan bertolak ansur terhadap mereka. Sebaliknya, setiap pelaku jenayah mesti dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan Tuhanmu tidak menzalimi sesiapa pun. Wallahu a'lam. Jadi bagi kita fahamlah di sini bahawa Islam ni ada masa. Kalau orang nampak pelik-pelik, kita tengok dulu. Nah, tapi kalau nampak orang pijak kepala, tak boleh kita duduk dia sabar. Tak. Sabar tu ada had, ada tempoh dia. Jadi kita sekarang ni pun masyarakat Islam di negara kita pun belajar daripada tempoh-tempoh yang Allah telah beri kepada peperangan dengan munafik. Jangan duk biar. Kalau tidak kita kata lemah semua kita ni. Nah, orang buat gapo pun, orang Islam kau duk balas sama sendiri, kau duk bubuk kerusi ya. Lah, jangan. Baik. Masalah yang kedua, penjelasan yang kedua, bilakah munafik timbul? Ni fakta sejarah. Tanda ni tuan-tuan. Bilakah munafik ni muncul? Siapakah golongan munafik itu? Mari kita belajar molek supaya kita tidak terjebak dengan puak-puak jahat ni. Tidak ada perselisihan dalam kalangan para ulama bahawa kemunafikan tidak wujud di Mekah. Dia mengaku Islam, tak ada Abu Jahal lah dia. Bodoh apa? Tak. Kerana umat Islam ketika itu dalam keadaan tertindas, tidak memiliki kekuatan maupun keupayaan. Sesiapa yang memeluk Islam akan mendedahkan dirinya kepada bahaya dan mudarat, menimbulkan permusuhan serta mencetuskan kebencian musuh. Oleh itu tiada seorang pun yang memeluk Islam melainkan mereka yang benar-benar ikhlas dalam keazan mereka, teguh dalam keimanan, sanggup mengorbankan jiwa dan nyawa mereka. Jadi yang munafik ni tak ada. Dia kira kepentingan dunia ya dia kira projek ya. Cari penyakit, pergi jadi Islam di saat Islam lemah, nyetai dia Abu Jahal lah dia, tak ada pasal. Oleh sebab inilah kemunafikan hanya disebut dalam surah-surah Madaniyah, timbul di Madinah. Sedangkan surah-surah Makkiyah tidak menyebut tentang golongan munafik. Mereka yang memeluk Islam di Mekah sebelum peristiwa hijrah tidak termasuk dalam kalangan munafik, dan mereka yang berhijrah juga tidak ada seorang pun yang munafik. Sebaliknya mereka adalah golongan yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih daripada anak-anak,
keluarga dan harta mereka. Semoga Allah meredai mereka semuanya. Wak gapo? Jadi munafik apa? Waknya tapa di Abu Jahal, tak ada pasal. Nah, apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, lalu sesetengah daripada golongan Ansar yang terdiri daripada kabilah Aus dan Khazraj memeluk Islam, dan hanya sedikit dari golongan Yahudi yang turut beriman, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kemunafikan masih belum muncul. Ini kerana ketika itu umat Islam belum memiliki kekuatan yang digeruni. Bahkan Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum Yahudi serta banyak kabilah Arab di sekitar Madinah dengan kesepakatan bahawa mereka tidak akan saling menyerang atau menyemai benih permusuhan antara satu sama lain. Jadi damai molek, piagam Madinah diamalkan. Namun setelah berlangsungnya perang Badar yang agung, bila perang Badar ni? Bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah. Ketika Allah memenangkan Islam dan meninggikan kalimahnya, seorang pemimpin di Madinah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, berasal dari kabilah Khazraj, mula mengorak langkah. Dia naiklah dendam dia tu. Sebelum kedatangan Nabi SAW, kaumnya, kaum Ibnu Ubay ni telah bercadang untuk mencalonkannya, melantikkannya sebagai ketua mereka. Nak jadi raja lolor, kata orang. Dekat-dekat nak naik takhta baju kuning dah. Nah. Tetapi setelah mereka melihat kehadiran Rasulullah SAW, mereka berpaling. Tinggal Ibnu Ubay dilantik Nabi SAW, memeluk Islam dan memberikan perhatian mereka kepada Nabi SAW, lantas meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul tanpa kedudukan yang diharapkan. Hal ini menimbulkan dendam dalam hatinya terhadap Islam dan pengikutnya. Inilah kita kata punca bala kerana nak kerusi. Selepas peperangan Badar, dia berkata, lepas perang Badar, Abdullah berkata apa? Dia kata, mereka telah mendapat kedudukan yang tinggi. Tak ada harapan dah lah. Tak ada harapan dah lah kita nak ambil Madinah ni, sebab mereka sudah dapat kedudukan. Maka dia pun berpura-pura memeluk Islam. Mari, buat dalam masjid Islam dah lah, sebab nak lawan Zahir tak berani. Dan bersamanya sekumpulan orang yang sejalan dengannya turut berbuat demikian, termasuk sebilangan ahli kitab Yahudi pun mari juga. Dari sinilah kemunafikan mula muncul dalam kalangan penduduk Madinah dan kabilah-kabilah Arab Badui di sekitarnya. Golongan Muhajirin, tanda molek ni, golongan Muhajirin tidak ada seorang pun orang munafik dari kalangan mereka, kerana mereka tidak berhijrah secara terpaksa. Sebaliknya mereka meninggalkan harta, keluarga dan tanah air mereka dengan penuh kerelaan kerana mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kemunafikan tidak pernah wujud dalam kalangan pemuda Ansar. Ia hanya dapat di sebahagian orang tua daripada kabilah Aus dan Khazraj. Orang muda-muda ni dia baca, dia kaji, tapi orang tua ni dia pakai buah lama. Masa itulah kadang-kadang kita mikir juga, apa orang tua ni payah nak berubah. Sebab dia pakai buah lama dia tu. Dalam kalangan pemuda mereka hanya seorang saja, seorang yang jadi munafik. Nama dia Qais bin Amr bin Sahal. Namun disebutkan oleh para alim ulama bahawa dia kemudiannya bertaubat daripada munafik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan Islam, telah membersihkan dunia Islam ni daripada puak-puak kafir dan munafik. Alhamdulillah, tamatlah kita bab yang keempat, perbincangan tentang peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Bab yang kelima, bab rahsia di sebalik perkara-perkara yang berkait dengan perkahwinan dan hubungan kekeluargaan dalam di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik kita ni kemudian kita nak habis dah, tapi menarik kan, tuan-tuan kena ingatlah. Baiklah, tamatlah perbincangan untuk hari ini. Kita akan sambung bab yang kelima dalam siri yang akan datang.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.